Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iman Wahiri, Novometrik A185-614, wakil dari kumpulan 1, akan membentangkan tajuk berkaitan dengan Perang Badar. Bila kita sebut Perang Badar, ia adalah satu perang yang amat signifikan di awal-awal dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan Perang Badar. Perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan dengan 17 Mac tahun 624 Masihi di Hijaz. Perang ini melibatkan di antara 314 tentera kaum muslimin melawan lebih daripada 1000 tentera Arab Quraisy, ataupun ada sebahagian riwayat lain mengatakan 950. Peperangan ini berlangsung beberapa jam dan tamat menjelang tengah hari, dan akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Maka apakah yang menjadi punca-punca Perang Badar? Ia dinamakan Perang Badar kerana tempat pertempurannya berlaku di pinggir sebuah telaga yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Badar. Tercetusnya Perang Badar apabila Rasulullah SAW mempelawa para sahabat untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang daripada Syam ke Mekah. Tindakan ini adalah bagi melumpuhkan bekalan musuh yang berpusat di Mekah. Misi asal sekatan itu adalah bukan bertujuan untuk peperangan, tetapi Rasulullah SAW tidak ingin membiarkan kerugian harta umat Islam dirampas tanpa pembelaan. Oleh itu, melihat kepada kezaliman dan hak umat Islam yang dirampas, maka Rasulullah SAW telah merancang menyerbu kabilah Abu Sufyan dari Syria untuk mengambil semula hak harta umat Islam. Baiklah, seterusnya kita akan terus ke bahagian kronologi peperangan Badar. Rasulullah SAW telah diberitahu oleh seseorang bahawa terdapat kafilah sekitar 40 orang yang membawa pelbagai hasil dagangan yang dipimpin pada ketika itu oleh Abu Sufyan dengan membawa pelbagai barangan daripada Syam ke Mekah. Rasulullah SAW segera menghantar kaum muslimin untuk menyekat kafilah itu. Ekoran barang yang dibawa oleh mereka adalah merupakan harta milik kaum muhajirin yang didagangkan dan dirampas serta dijual sewaktu mereka berhijrah ke Madinah. Kaum muslimin mula menuju ke Badar kerana kawasan itu merupakan laluan kafilah dan dikelilingi telaga kebun kurma dan menjadi tempat untuk kafilah berehat seketika. Mendapat perkabaran bahawa kaum muslimin telah sampai ke Badar akhirnya diketahui oleh Abu Sufyan, dan beliau mengarahkan Zamzam bin Amru al-Ghifari untuk memberitahu kepada kaum Quraisy Mekah. 1000 orang datang daripada kaum Quraisy Mekah telah bersungguh untuk menyertai perang ini dan menuju ke Badar dengan angkatan yang besar dan penuh bersemangat untuk menentang Rasulullah SAW dan tentera muslim. Peperangan yang bermula pada pagi Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah diikuti dengan 3 orang pahlawan Quraisy bertembung dengan 3 orang pejuang Islam. Pada awalnya, bila mana berlaku kekalahan 3 orang pahlawan Quraisy, yang menjadi satu kelebihan kepada tentera Islam untuk berperang pada ketika itu. Oleh yang demikian, bermulalah rentetan peperangan di antara Muslim dan kafir Quraisy, sehingga kan Perang Badar ini digelar sebagai Perang Yaumul Furqan, iaitu perang hari pembeza di antara kebatilan dan kebenaran. Abu Jahal telah ditetap oleh 2 orang pemuda yang digelarkan sebagai anak Afra' dan telah dihabiskan riwayatnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Dengan kematian Abu Jahal, tentera musyrikin Mekah lari meninggalkan medan Badar dan ada yang sempat ditangkap dan dijadikan tawanan. Keputusan peperangan berpihak kepada tentera Islam yang mempunyai matlamat yang jelas, iaitu dengan mempertahankan agama Islam daripada lenyap di muka bumi. Apa yang kita dapat pengajaran daripada Perang Badar ini adalah, yang pertama, kemenangan dalam Perang Badar dengan pertolongan Allah SWT telah menjadi bukti akan kebenarannya ajaran Rasulullah SAW. Yang keduanya,
Umat Islam wajar mempertahankan hak-haknya sama ada daripada segi harta maupun nyawa. Kalau kita lihat tadi, punca awal Rasulullah ingin menyekat kafilah yang daripada Syam menuju ke Makkah adalah kerana barang-barang dagangan yang dibawa adalah merupakan barang-barang kaum muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Dan yang ketiga, walaupun Perang Badar ini berlaku di bulan Ramadan, kaum muslimin pada ketika itu akur dan taat dengan perintah Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka dinatijahkan dengan memperolehi kemenangan. Maka sekian saja pembentangan berkaitan dengan Perang Badar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.